Hai, kita berjumpa lagi dalam online course content dan copywriting, tarik pelanggan. Anda dah study ke video-video yang saya bagi sebelum ni? Anda dah mula buat? Dah mula tulis dan dah mula try beberapa teknik yang saya beri? Kalau dah, bagus, terbaik. Kalau belum, apa kata anda buat lagi dan cuba lagi. Macam ni tau. Anda kena dengar satu perkataan yang saya selalu ulang. Kalau dalam kelas saya pun sama, saya selalu ulang. Buat perkara yang kita tak pernah buat. Okay? Buat perkara yang kita tak pernah buat, kita akan dapat benda yang kita tak pernah dapat. Kalau anda sebelum ni belum pernah lagi buat teknik-teknik yang saya ajar, dan anda kan tak dapat lagi capai apa impian ataupun dream yang anda nak. So, apa kata anda buat keputusan hari ni untuk buat je benda yang anda tak pernah buat ni, dan anda akan terkejut sebab satu demi satu nanti perkara-perkara yang anda selama ni nak, belum pernah capai lagi, akan anda capai. Adakah anda faham benda tu? Okay, so dalam video ni saya akan berikan lagi teknik-teknik ataupun strategi bagaimana untuk anda nanti boleh menghasilkan copywriting yang bagus, yang power. Sebab kat luar sana, kalau anda tengok kat luar ni, ni saya ambil di office saya berada di Keluang Johor. Kita ada ramai pelanggan. So kalau kita tidak boleh menarik orang dan membezakan kita dengan orang lain, sebab ayat yang kita gunakan tu akan membezakan cara kita dengan orang lain. Kalau ayat kita lebih mesra manusia, faham pelanggan, kenal pelanggan, pelanggan akan rasa this is the best. Kita patut pilih dia. Kita patut pilih bisnes anda. Itu benda yang apa yang saya pelajari dan saya experience beberapa tahun ni. Adakah anda setuju? Okay, so dalam video ni saya akan ajar anda bagaimanakah untuk anda fahami apakah rule dalam copywriting, apa peraturan dia, apakah benda-benda yang penting. Saya akan berikan secara ringkas, anda boleh faham, dan saya yakin kalau anda mula ubah cara anda ikut rule copywriting ni, insya-Allah cara anda buat marketing tu akan sangat berbeza, akan sangat menarik perhatian pelanggan yang anda nak. Okey? Adakah anda sudah bersedia? Saya nak ambil iPad saya macam biasa. Okey. Jadi, apa yang saya nak cakap kat sini adalah apakah rule dia dalam copywriting? Rule dia. Dalam copywriting mesti ada rule. Semua benda dalam dunia dia ada peraturan, ada cara dia, ada dia punya undang-undang. Senang cerita macam tu lah. Okey. So sama juga dengan copywriting, pastinya dia ada rule dia supaya nanti anda boleh faham. Okey. So apa yang penting yang saya nak beri anda nanti, walaupun saya bagi hanya beberapa poin, tapi poin ni penting. Poin ni akan ubah anda. Nanti barulah kita sambung lagi the next video ke, ataupun nanti saya akan adakan sesi khas, sesi live yang kita boleh soal jawab. Bila anda dah belajar poin demi poin, video demi video, percuma pula tu. Dan saya juga mewajibkan anda untuk kongsikan video ni ataupun link dia, suruh dia orang akses ataupun download kepada sekurang-kurangnya 5 orang rakan anda. Bukan apa, saya nak macam ni. Bila kita sebarkan sesuatu ilmu yang kita belajar tu nanti akan jadi lebih berkat. Bila dia lebih berkat, lebih senang untuk kita nak faham apa yang kita tengah belajar. Sebab tu saya nak anda tolong sebarkan dia. Boleh ke boleh? 5 orang rakan-rakan. Tag dia orang kat Facebook ke apa, suruh dia orang download panduan ni. Jadi dia pun boleh dapat ilmu yang sama macam mana anda belajar. Okey, boleh? So, peraturan pertama, rule pertama, bila kita nak menulis, bila kita nak mula merangka, nak buat posting je, nak tulis copywriting, nombor satu apa yang kita nak ada dalam mentality kita adalah tengok sini. Sebelum ni saya ada terangkan dalam video sebelum ni. Okey, iaitu macam ni. Kita mesti kan ada satu mentality. Mentality kita adalah untuk buat sharing, bukan menjual. Mentality kita bila menulis copywriting, kita adalah berniat ataupun kita nak share, bukan nak menjual. Contoh, katalah kita ada say contoh produk jantung lah, jantung, kesihatan. Vitamin ni mengandungi vitamin A, B, C dan D, dan ianya sangat bagus untuk mengawal jantung anda daripada diserang penyakit jantung secara tiba-tiba. Menurut kajian, nampak tak ayat dia? Sangat skema, sangat berfakta, dan bukannya nak buatkan pelanggan rebut, tetapi pelanggan akan cabut lari. Betul-betul? Tetapi kalau saya nak share dengan sini,
Saya akan buat perkara yang saya betul-betul nak share. Saya betul-betul bimbang, saya risaukan pelanggan. Saya takut nanti dia kena penyakit ni dan membahayakan dia dan keluarga dia. So, apa saya akan buat adalah, contoh, siapa kat sini nak tahu kenapa ramai lelaki kan mati secara mengejut, secara tiba-tiba dan menyebabkan air mata orang tersayang mengalir secara tiba-tiba tapi tak henti-henti? Ramai lelaki yang tak sedar bahawa mereka ni ada risiko yang sangat tinggi dan mungkin mereka akan mengalami serangan jantung bila-bila masa je. Dan untuk pengetahuan anda, penyakit ni datang tak bagi salam. Penyakit ni datang suka dalam kumpulan. Dan bila mereka datang, tak ketuk pintu dan bagi salam, mereka terus je datang kepada anda dan menyebabkan anda boleh pindah alam dari dunia ke barzah. Sanggupkah anda tinggalkan orang yang anda sayang secara mengejut dan menyebabkan mereka secara tiba-tiba hilang tempat bergantung? Macam meremang bulu roma saya ni sebut ni. Bila sebut daripada dunia, alam dunia ke alam barzah, macam uish, gila. Kan, bahaya babe. Sebab tu kena jaga jantung. Sebab tu lah saya makan, saya amalkan vitamin untuk jantung. Anda nak tahu ke apa vitamin dia? Kan, mesti anda nak tahu kan? Okey. Jadi macam ni. Kalau anda tengok beza dia tadi, yang pertama lebih kepada nak jual barang. Yang saya tunjuk, yang kedua yang saya baru sebut adalah saya nak kongsi. Saya nak mengajar. Ingat tak saya cakap sebelum ni, kita nak mengajar, educate. So, kunci pertama kat sini adalah kita jangan menjual. Tapi sharing ni sangat buatkan orang nak beli barang. So, dia akan menyebabkan mereka ni lebih tertarik nak dapatkan produk kita berbanding kita gila-gila buat hard promo nama dia. So, kongsikan, banyakkan berkongsi, banyakkan memberi, educate. Faham ke faham? Okey. Yang kedua, bila kita nak buat copywriting ni juga, anda mesti gunakan macam ni. Anda mesti gunakan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah maksudnya apa? Alah, ni bahasa kita bercakap hari-hari ni, bahasa kita borak. Bahasa saya tengah cakap dengan you all ni, saya tak guna bahasa yang skema. Hai sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu dalam video ini adalah... Tak macam tu. Dia kan macam kita borak, macam kita tengah cakap. Sebab manusia macam ni, dia lebih senang faham dengan bahasa yang digunakan hari-hari. Compare dengan bahasa yang terlampau skema, terlampau corporate sangat, dia tak faham, produk pun dia tak nak. Baiklah kita gunakan bahasa yang senang. Tapi kadang-kadang dia tak senang. Jadi banyak lagi nanti saya perlu ajar anda nanti. Saya perlu guide anda. Tapi senang cerita, kalau anda baca balik apa yang anda tulis, anda kena anggap macam kalau anda sedang bercakap dengan seseorang. Kan kita kalau bercakap dengan seseorang, mana ada skema. Tapi kalau kita bercakap depan ramai orang, tiba-tiba bertukar jadi pengacara TV, pembaca berita. Betul ke betul? Itu adalah yang kedua, bahasa mudah. Yang ketiga, okey, dalam copywriting juga kita sangat-sangat fokuskan kepada apa tau? Ini kita nak tengok. Yang ketiga, adakah kita nak tekankan lebih kepada emosi ataupun lebih kepada fakta? Okey, contoh macam ni. Macam tadilah saya terangkan yang saya explain tadi. Produk ni mengandungi vitamin A, B, C, D, E sampai Z untuk mengawal jantung. Itu fakta. Tapi emosi dia, adakah anda sanggup kehilangan orang tersayang sebab nyawa anda melayang? Adakah anda sanggup tiba-tiba anda bangun je, anda kena serangan jantung, anda terus berada di alam lain? Itu namanya emosi. So, kita nak yang emosi, kita tak nak fakta. Kita nak yang emosi, kita tak nak fakta. Manusia beli kerana emosi, manusia bukan beli kerana fakta. Okey? Nanti dalam the next video ni saya akan explain lebih detail lagi tentang benda ni supaya anda lebih senang faham. Tapi buat masa sekarang, apa kata anda jangan percaya, anda buat je dulu. Cuba anda tengok apakah kesan dia kepada orang yang baca anda punya message ni atau yang baca anda punya copywriting. Cuba anda tengok apa beza dia bila anda tukar cara dia. Okey, macam? Okey untuk video kali ni. Saya harap video ni sekali lagi akan dapat membantu anda untuk meroketkan lagi jualan anda dengan anda continuously belajar. Kalau anda ada macam ke lapangan, anda ada masa free, apa kata anda berikan sedikit komitmen masa ni untuk belajar dengan saya secara live. Berada di kelas saya ke, berada di
program-program yang kami adakan, yang mungkin kita berikan anda promosi yang sangat best, ataupun dalam masa terdekat ni kita ada offer, grab this opportunity. Kau nak cakap Jawa dah macam, nak cakap Inggeris dah macam Jawa Johor. Opportunity. Peluang. So anda grab cepat-cepat, jangan lambat-lambat, sebab lebih banyak anda belajar, lebih banyak masa anda shortcutkan, lebih banyak kos yang anda jimatkan. Sebab bila kita buat silap, kita akan melebur banyak. Sebab bila kita buat silap, kita yang kena bayar silap tu. Tapi bila kita buat benda yang betul, pelanggan yang bayar kita. Dan huru-hara bisnes kita, huru-hara duit yang masuk ke dalam akaun bisnes anda, insya-Allah. Buat perkara yang betul berkali ganda, dan kita nak minimumkan kesilapan. Okey, kita jumpa lagi tau. Tunggu saya nanti dalam next video. Dan tunggukan juga ataupun nantikan juga email yang saya akan hantar kepada anda untuk berikan anda more tips, more knowledge and more skill, insya-Allah. Jumpa lagi dalam siri online course Content dan Copywriting, tarik pelanggan.